Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Raja Delila Atira binti Raja Johari 01 DKA 22F1084. Dalam slide kita pada petang ini, kami dari kumpulan 4 ingin membincangkan bahawa betapa bahayanya berita palsu. Perbuatan menyebarkan maklumat salah dan palsu ini bukan perkara baharu, bahkan telah berlaku sejak sekian lama dalam bentuk bergosip. Kemajuan teknologi telefon pintar dan kepantasan internet hari ini juga telah mendorong kepada tabiat baharu orang ramai, iaitu menyebarkan maklumat salah dan berita palsu sehingga mampu menjejaskan wang individu dan sumber kerajaan. Pada masa sekarang, media sosial merupakan medium perhubungan dan penyebaran maklumat sekaligus menjadi satu trend dalam kehidupan masyarakat masa kini, terutama golongan remaja. Daripada penyebaran berita palsu akan menyebabkan aibnya seseorang kerana kita menyebarkan berita yang tidak sahih. Ini juga akan menyebabkan huru-hara kepada masyarakat dan timbulnya pergaduhan antara satu sama lain. Ada juga berita tentang isu perkauman yang menyebabkan runtuhnya silaturahim antara kaum. Kesan yang kedua daripada penyebaran berita palsu akan mencetuskan panik dalam kalangan rakyat, sama ada berita tentang wabak penyakit ataupun bencana. Kesan daripada penyebaran berita palsu akan menyebabkan ekonomi negara terjejas. Ini kerana tersebarnya berita tentang masalah negara kepada seluruh dunia. Salam sejahtera, nama saya Rupashri Anam Perempuan Musami dan nombor matrik saya 01 DKA 22F1093. Sekarang saya akan menjelaskan tentang impak penularan berita palsu. Penularan berita palsu akan menjatuhkan maruah dan imej individu, reputasi organisasi dan negara. Akibatnya ialah akan menimbulkan kekeliruan dan kebimbangan dalam kalangan masyarakat serta menjelaskan sensitiviti, privasi dan reputasi individu, organisasi malah negara. Bukan itu sahaja, penularan berita palsu juga menyentuh sensitiviti keagamaan dan perkauman. Ia akan mengancam keselamatan negara dan menugat perpaduan nasional serta keharmonian kaum. Assalamualaikum, saya Nur Fatin Ashira binti Ruslan 01 DKA 22F1100. Di sini saya akan membincangkan cara untuk mengatasi penyebaran berita palsu. Yang pertama adalah mengenal pasti kepalsuan. Adapun terdapat beberapa ciri mudah bagi kita mengetahui pasti maklumat atau berita palsu. Antaranya, apabila didapati sumbernya tidak jelas atau disamarkan, kenyataan tidak logik, jalan cerita menarik dan kerap diulang tayang, serta rujukannya tidak tepat. Ia termasuklah memberikan pertimbangan terhadap sesuatu sumber maklumat untuk memahami tujuannya. Baca sesuatu berita melewati tajuknya supaya dapat memahami keseluruhan cerita. Periksa penulisnya untuk menentukan kesahihan dan sama ada ia boleh dipercayai dan menilai sumber-sumber sokongan bagi memastikan sesuatu dakwaan dapat disokong. Seterusnya, sepak fakta maklumat dengan sumber lain. Jika anda menerima maklumat palsu, maklumkan kepada pengirim bahawa mereka telah menghantar maklumat yang salah dan syorkan mereka untuk mengesahkan mesej sebelum mengongsinya. Jika anda tidak pasti sama ada sesuatu mesej itu benar, kami mengesyorkan anda menyemak laman berita yang boleh dipercayai untuk mengetahui sumber cerita tersebut. Apabila satu cerita dilaporkan di terbilang tempat dan daripada sumber yang boleh dipercayai, kemungkinan berita itu adalah benar. Anda boleh merujuk penyemak fakta atau individu yang anda dipercayai untuk maklumat lanjut. Selain itu, berhati-hati dengan mesej yang kelihatan berbeza. Banyak mesej dan pautan yang tidak diizini yang anda terima mempunyai kesilapan ejaan atau tata bahasa, atau meminta anda berkongsi maklumat peribadi. Jika anda rasa bahawa anda atau orang lain berada dalam bahaya emosi atau fizikal, sila hubungi penguatkuasaan undang-undang tempatan anda.
Penguatkuasa undang-undang tempatan mempunyai keupayaan untuk membantu dalam situasi ini. Saya Nur Afika binti Ahmad Fauzi, 01 DKA 22F1088. Seterusnya, kita perlulah rujuk sumber rasmi dan media arus perdana. Pihak kerajaan telah menyediakan pelbagai platform untuk dijadikan rujukan. Laman-laman sesawang yang diwujudkan oleh pihak kerajaan perlulah digunakan sebaiknya oleh orang awam untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan sahih. Di samping itu, kita perlulah mengamalkan amalan jangan sebar. Rakyat Malaysia dinasihatkan untuk berhenti menyebar sebarang maklumat yang tidak mempunyai sumber sahih dan boleh menimbulkan kekeliruan serta kerisauan kepada orang ramai. Hal ini juga mungkin membantu pihak yang mencipta berita palsu ini senang dengan perbuatan tidak bermoral mereka. Akibat daripada perbuatan ini, ianya akan menimbulkan kerisauan yang tidak berasas dalam kalangan orang awam. Jadi kita perlulah berfikir dahulu dan jangan terlalu laju apabila hendak berkongsi maklumat yang diterima. Akhir sekali, kita perlulah melaporkan berita palsu kepada pihak yang berkuasa. Orang ramai dinasihatkan untuk melaporkan kepada pihak polis sebarang berita yang mempunyai unsur penipuan. Selain itu, kita juga perlu melaporkan berita-berita palsu kepada media sosial yang menjadi tempat penyebaran. Media sosial seperti Facebook dan Instagram mempunyai butang report untuk konten atau mesej yang berbau penipuan. Jika ramai yang melaporkan maklumat tersebut, maka pihak Facebook dan Instagram akan menghapuskannya. Selain itu, anda boleh melaporkan berita palsu yang disebarkan di media sosial atau khidmat pesan ringkas kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Jadi, konklusinya, setiap individu memainkan peranan dalam menghentikan penyebaran berita palsu yang boleh merugikan dan menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat setempat. Setiap individu harus sedar bahawa penyebaran maklumat palsu dalam media sosial mampu menimbulkan pelbagai kesan negatif, khususnya melibatkan perpaduan rakyat berbilang kaum di negara ini. Oleh sebab itu, masyarakat di negara ini tidak harus menggunakan kemudahan teknologi dan internet untuk melayari sebarang laman sesawang negatif yang boleh mendatangkan kesan tidak baik pada diri, bangsa dan negara. Walaupun kerajaan mengambil tindakan tegas terhadap penyebaran maklumat salah dan palsu serta bertindak mendakwa di mahkamah mereka yang menyebarkannya, namun tidak dapat disangkal bahawa maklumat yang meragukan rakyat masih tersebar luas. Kesimpulannya, tidak dinafikan bahawa menangani penyebaran maklumat salah, berita palsu dan tindakan sengaja mencetuskan kebimbangan ramai bukanlah satu tugas yang mudah. Jadi, sebagai seorang rakyat yang bertanggungjawab, marilah kita bersama-sama membanteras berita palsu demi keharmonian negara.